Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Tahniah atas kemenangan besar buat negara kita Malaysia dan Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani. Sahabat-sahabat semua, kalau kita dengar di luar sana pihak pembangkang menuduh Datuk Seri Anwar menjual kedaulatan negara, menyerahkan kedaulatan negara kononnya. Tapi hari ini sahabat-sahabat semua, kita ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Kerajaan Malaysia kerana berjaya menebus kedaulatan negara semula daripada dimalukan oleh kononnya Kesultanan Sulu ini yang cuba merampas aset kerajaan dan memalukan kerajaan di peringkat antarabangsa. Apa yang dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional semasa isu ini berlaku, tidak ada sahabat-sahabat semua. Mereka gagal untuk melaksanakan dan juga menggunakan sedaya apapun usaha untuk menjaga kedaulatan negara. Tetapi dalam masa 7 bulan sahaja, negara Malaysia telah menang di dalam tuntutan daripada Kesultanan Sulu ini, sahabat-sahabat semua. Tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tahniah kepada negara Malaysia kita. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya kongsikan bersama apakah yang dimenangi oleh negara kita. Ini dia. Mereka gagal, kita bersyukur. Alhamdulillah, kata kenyataan dalam berita ini. Jadi kalau kita lihat sedikit ulasannya berkaitan dengan perkara ini adalah Mahkamah Rayuan The Hague di Belanda hari ini menolak permohonan kumpulan Sulu untuk mengiktiraf dan menguatkuasakan award akhir timbang tara sebanyak 62.59 bilion di negara itu. Keputusan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini dalam lawatan rasmi 2 hari ke Laos bermula semalam sebelum beliau berlepas pulang. Menang, Alhamdulillah, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dapat menamatkan satu episod yang tidak baik untuk negara yang mencabar kedaulatan Malaysia. Mereka gagal, kita bersyukur, Alhamdulillah, katanya kepada media Malaysia. Award itu telah diberikan oleh penimbang tara Spanyol Dr. Gonzales Tampah pada 28 Februari 2022 ketika era Kerajaan Pertikaian Nasional, Perikatan Nasional, sahabat semua, kepada 8 individu yang mengaku sebagai waris Kesultanan Sulu. Dalam usaha mereka untuk menguatkuasakan award itu, kumpulan Sulu terbabit telah dilaporkan cuba menyita aset Petronas di Luxembourg dan juga Belanda selain menyasarkan aset diplomatik Malaysia di Perancis, termasuk sebahagian daripadanya kedutaan di negara itu. Ini dia sahabat semua, satu berita yang menggempakan sebenarnya. Datuk Seri Anwar sendiri memberikan pencerahan semasa lawatan beliau di Laos atas kemenangan ini. Tahniah sekali lagi kita ucapkan. Dalam pada itu sahabat semua, di dalam kes ini banyak yang tidak kena. Ada pelbagai perkara yang memberi kesulitan ataupun perkara yang tidak kena dalam tuntutan ini, terutamanya di dalam kumpulan Sulu, itu sahabat semua. Jadi dengan itu mari kita dengar apakah kenyataan juga daripada peguam berkaitan dengan perkara ini, yang mana seperti yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Mahkamah Rayuan di Hague, Belanda menolak tuntutan kumpulan Sulu, mengukuhkan pendirian Malaysia bahawa banyak yang tidak kena mengenai kesemua award itu, kata peguam. Mahkamah itu menafikan permohonan kumpulan Sulu untuk pengiktirafan dan penguatkuasaan award timbang tara sebanyak 62.59 di Belanda. Mengulas mengenai keputusan bersejarah itu, peguam di Mahkamah Jenayah Antarabangsa Dato' N. Sivanathan berkata keputusan itu jelas menunjukkan kaedah ortodok award yang diberikan pada mulanya dan perlantikan penimbang tara yang dipertikaikan. Ia mengukuhkan pendirian Malaysia dan keseluruhan awal itu banyak yang tidak kena, katanya kepada bernama. Sivanathan yang juga berkata beliau tidak nampak sebarang prospek kejayaan jika kumpulan Sulu itu mengulangi tindakan mereka untuk menguatkuasakan award akhir itu. Berkongsi pandangan sama, peguam Datuk Malik Imtiaz Sarwar berkata penghakiman itu adalah tepat kerana ia memutuskan award itu adalah bermasalah dan jika dikuatkuasaan akan memberi impak negatif kepada kedaulatan negara kita Malaysia. Jadi saya tidak tahu apa tindakan mereka seterusnya, katanya. Mereka mungkin akan cuba menguatkuasakan award di dalam bidang kuasa mahkamah lain. Itu akan saya fikir menjadi lebih sukar dengan keputusan mahkamah di Perancis dan Belanda, tambahnya lagi. Pada 6 Jun, Malaysia melakar sejarah bersejarah selepas Mahkamah Rayuan Paris mengekalkan keputusan membenarkan Malaysia
mencabar award yang diputuskan oleh Dr. Gonzales Tampa pada 25 Mei 2020 dalam kes tuntutan 8 rakyat Filipina yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. Ya, perkara ini berlaku ketika Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi jelaslah bahwa tuduhan mereka hari ini kononnya Datuk Seri menjual kedaulatan negara, membiarkan ini semua berlaku, tapi sebenarnya ketika Kerajaan Perikatan Nasional inilah perkara ini berlaku, yang mana pada 28 Februari 22 kepada 8 individu terbabit, ya, award itu diperkatakan dikeluarkan oleh Tampa, seorang penimbang tara daripada Sepanyol. Dalam usaha mereka untuk menguatkuasakan award yang bernilai 14.9 bilion USD itu, kumpulan Sulu itu dilaporkan telah cuba merampas aset Syarikat Petroleum Malaysia, Petronas di Luxembourg dan juga Belanda, serta menyasarkan aset diplomatik Malaysia. Jadi pada tahun 2019, kumpulan Sulu membawa perkara itu kepada penimbang tara untuk mendapat pampasan untuk tanah di Sabah didakwa dipajakkan oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada 1879. Itu dia, sahabat semua, kenyataan yang daripada kedua peguam negara ini yang turut terlibat di dalam memberi saingan ataupun cabaran ke atas tuntutan kononnya daripada Kesultanan Sulu ini. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada negara kita Malaysia, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani, dan di bawah pentadbiran Perdana Menteri kita ke-10 dan yang mengotai delegasi ini, iaitu YB Azalina, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Perundangan, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa mereka, tanpa usaha ini, sahabat semua, saya percaya kedaulatan negara kita pastinya akan terguris, akan jatuh begitu saja disebabkan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini yang gagal menangani situasi ini, yang gagal menangani perkara ini, sahabat-sahabat semua. Tapi hari ini pula mereka berjuang kononnya, mereka berkata kononnya Datuk Seri menjual kedaulatan negara, menjual maruah negara, berbagai lagi fitnah dan juga tuduhan yang dilakukan oleh mereka, sahabat-sahabat semua. Begitu malangnya kita ada kepimpinan, kita ada pembangkang daripada Perikatan Nasional ini yang hanya pandai berkata tetapi tidak pandai untuk melakukan dan melawan tuntutan daripada kumpulan Sulu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita ucapkan tahniah sekali lagi kepada kerajaan kita, Malaysia, Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah sekali lagi kerana berjaya menebus maruah dan juga kedaulatan negara kita. Terima kasih sahabat semua, itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda? Kiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka sama dengan Kesultanan Sulu. Kononnya ada golongan-golongan Kesultanan Sulu ini, sahabat semua. Jadi terima kasih. Saya izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Hingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.